maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara, yang sanggup untuk membela kita, untuk menjadi orang yang wakil untuk bercakap bagi pihak kita, di antara kita dan di antara keduanya, makna di antara kita dan di antara Allah. Makna kita secara terus menerus nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun yang sanggup, tak ada siapa pun yang mau, dan tak ada siapa pun yang boleh membela kita pada saat itu, pada ketika itu, ketika mana kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan keizinan daripada Allah, dapat sama-sama kita menghadirkan diri ke rumah Allah pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini, pagi Jumaat yang merupakan penghulu segala hari. Mudah-mudahan keberadaan kita di dalam rumah Allah pada saat ini akan sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, di dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار walau bisyikki tamrah. Muttafaqun alaih. Artinya, diriwayatkan daripada Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu berkata, ia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini, tidak ada seorang pun di kalangan kita, kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihadapkan ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala untuk dibicarakan.
Nabi kata tidak ada seorang pun yang dapat terlepas di kalangan manusia melainkan pada hari kiamat nanti semua akan dibicarakan di hadapan Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Nabi gambarkan kepada kita suasana ketika mana pada hari kiamat nanti kita takkan terlepas. Siapa pun takkan terlepas, melainkan semua akan dibicarakan di hadapan Allah. Maka kata Nabi, maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara. Pada ketika itu, pada saat itu tidak ada orang yang sanggup untuk membela kita, untuk menjadi juru bicara, untuk menjadi orang yang wakil untuk bercakap bagi pihak kita, di antara kita dan di antara keduanya, makna di antara kita dan di antara Allah. Makna kita secara terus menerus nak kena jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa pun yang sanggup, tak ada siapa pun yang mau, dan tak ada siapa pun yang boleh membela kita pada saat itu, pada ketika itu, ketika mana kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, lalu orang yang dipercakapi atau dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan melihat ke sebelah kanannya. Nabi kata pada ketika itu kita akan melihat, menoleh ke kanan, seolah-olah mencari-cari siapa-siapa yang boleh tolong kita, yang boleh bantu kita, yang boleh bela kita pada saat itu. Kita balik ke kanan, tengok kok-koklah ada mak, ayah, adik, kakak kita yang boleh tolong kita. Maka kata Nabi, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia dahulu. Maka Nabi kata bila dia toleh, bila dia balik belah kanan, seolah-olah mencari seseorang untuk menolong dia, dia takkan nampak siapa-siapa pun, melainkan apa yang dia nampak belah kanan dia, pahala kebajikan amal-amal yang dia buat masa dia hidup dahulu. Kalau atas dunia dulu banyak pahala dia, banyaklah dia tengok belah kanan dia tadi ni. Kalau sikit-sikit lah, kalau tak ada lah belah kanan tadi ni. Nak harap orang tolong kita pada saat itu, Nabi kata tak ada siapa yang boleh bela kita. Kalau kesalahan yang kita buat atas dunia masuk mahkamah, kita boleh lantik peguam untuk bela kita dan sebagainya, bercakap bagi pihak kita. Tapi di mahkamah Allah Subhanahu wa taala tak ada siapa pun. Jadi kita ni seolah-olah duk cari siapa boleh tolong, beralih kanan. Bila beralih kanan tak ada siapa, Nabi kata, melainkan di kanan itu kita akan dapat tengok pahala-pahala hak kita buat atas dunia dahulu. Buat kebajikan banyak-banyak, tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita sedang menuju ke Ramadan al-Mubarak, bulan pesta pahala. Allah beri kepada kita pahala amalan sunnatnya sama seperti amalan fardu, manakala amalan fardunya dilipat kali gandakan lagi sehingga 70 kali ganda. Allah beri kepada kita rahmat yang melimpah ruah. Maka perancangan Ramadan bermula daripada hari ini, lagi 2 minggu 3 minggu kita nak sambut Ramadan, mula dah. Mula dari sudut mana? Mungkin dari sudut Quran kita. Bukan tunggu Ramadan, 1 Ramadan baru kita nak start. Waktu tu kadang-kadang baru nak start Injil. Ni maklumlah, nak ambil masa panas Injil ni kadang-kadang seminggu 2 minggu. Hari ni kita dah boleh mula dah. Mula baca Quran dah. Ataupun mula dah kumpulan-kumpulan tadarus kita dengan kawan-kawan kita. Masuk Ramadan sekali lagi, Injil dah panas dah. Ataupun sebelum habis Ramadan kita sempat 2 kali khatam, lebih daripada yang sebelum-sebelumnya. Ini di antara ruang peluang untuk kita buat amal ibadah. Hari ini hari Jumaat, kita orang laki-laki mari ke rumah Allah salat Jumaat.
bawa duit lebih sikit, bubuh dalam tabung lebih daripada kebiasaan yang kita bubuh. Upgrade kita punya jumlah sedekah kita dalam tabung. Orang perempuan walaupun tak main Jumaat boleh kirim pada suami-suami, tolong saya abang bubuh dalam tabung masjid, ambil keberkatan hari Jumaat ni, banyakkan pahala sedekah kita. Bukan untuk siapa, untuk kita. Apa yang kita sumbangkan pada jalan Allah adalah untuk kita. Sebab tu Nabi kata waktu ni tak ada siapa yang sanggup untuk memberi pembelaan kepada kita. Waktu kita tercari-cari, kita beralih ke kanan, kut-kut ada siapa boleh tolong, anak ke menantu ke cucu ke dan sebagainya, kita tak nampak mereka. Melainkan hak kita nampak belah kanan ni adalah amal-amal kebajikan hak kita buat masa kita masih hidup di dunia ni. Masing-masing nak kena bertanggungjawab depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, dan apabila ia coba melihat ke sebelah kirinya, Nabi kata, tengok belah kanan tak ada siapa, nampak pahala. Beralih pula belah kiri, kut-kut belah kiri ni ada siapa-siapa yang nak tolong, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Maka dia tidak melihat di sebelah kirinya melainkan dosa-dosa dia, balasan kejahatan yang dia buat di dunia dulu ketika mana dia hidup di dunia. Hak mana hak buat jahat dosa tadi ni bila beralih kiri nampak. Sebab tu minta ampun kepada Allah. Dan yang keduanya, jangan tinggal dosa-dosa atau jangan tinggal bekas-bekas dosa kita. Faham tak tuan-tuan? Tinggal bekas-bekas kebajikan tak apa, kita buat kebaikan, kita tinggal bekas kebaikan tadi ni, kesan tadi ni, kita mati dah. Kesan kebaikan hak kita tinggal, masih ada orang yang meneruskan, kita dapat pahala. Kita buat kejahatan, kita dapat dosa. Kalau kita tinggal bekas kesan kejahatan yang kita buat, orang lain meneruskan kejahatan itu, kita dapat dosa. Allah sebut dalam surah Yasin, selalu kita baca, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang mati, kata Allah. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami tulis apa yang mereka telah lakukan, mana perbuatan-perbuatan mereka. Sama ada amalan itu baik atau buruk, kata Allah, kami tulis. Wa asarahum, dan kami tulis juga kesan-kesan peninggalan daripada perbuatan mereka. Kalau mereka tinggal kesan tu baik, pahala. Kalau mereka tinggal kesan tu jahat, dosa. Hak kita buat pun Allah tulis, hak kesan yang kita tinggal daripada kebaikan kejahatan pun Allah tulis. Sebab tu buat benda baik, jangan tinggal kesan-kesan dosa. Maksudnya kita buat satu benda maksiat dosa, kita tinggal benda tu, kita mati, apa yang kita buat, yang kita mula tadi diteruskan oleh orang lain. Dosa maksiat tadi orang terus duk buat, kawan hak mula-mula reka benda tu mati dah. Tapi dosa maksiat tu orang masih lagi duk buat, maka Allah kata kami tulis kira dosa juga kepada orang yang memulakan dosa tadi ni. Ad-dallu 'ala al-khairihi kafa'ilihi wa dallu 'ala asy-syarri kafa'ilihi. Siapa tunjuk pada kebaikan, dia dapat pahala sama macam orang buat baik. Siapa tunjuk kepada kejahatan, dia dapat dosa sama macam mana orang tu buat jahat, buat dosa. Orang tu buat, orang tu dapat dosa tadi ni. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka kata Nabi SAW, beralih belah kiri, tengok tak ada apa melainkan nampak dosa-dosa hak kita buat dah dunia dulu. Tak boleh nak nafi dah tuan-tuan, sebab direkod, dicatat dengan sejelas-jelasnya. Allah sebut dalam Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak mengucap, melafazkan satu perkataan pun melainkan di sisi mereka, di sisinya ada raqib atid yang sentiasa mencatat perkataan perbuatan kita. Hak kita bercakap, dia tulis, tak pernah terlepas, walaupun satu perkataan dia catat, dia rekod.
Sebab tu bila Allah beri kitab amalan kita di akhirat nanti, kita terkejut. Kita kata, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ni ya Allah? Tak tinggal walau sikit pun. Semua ada dicatatkan dalam kitab ni. Hak besar sampai ke hak kecil yang kita buat pun ada ditulis, direkod dengan secara detailnya kitab amalan kita tadi ni. Kalau terima belah kanan, untunglah. Terima belah kiri, celakalah. Lalu Allah kata apa? Iqra kitabak. Baca kitab kamu ni. Masa kamu hidup atas dunia dulu, ni dia benda yang kamu buat selama 50, 60, 70 tahun. Malaikat tak pernah terlepas pandangan. Tulis hatta walau satu perkataan yang keluar daripada mulut kamu pun malaikat catat, apatah lagi perbuatan lain, penulisan kamu dan sebagainya. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Memadai diri kamu yang memperakui apa yang tercatat dalam kitab tadi ni. Tak payah orang lain nak tunggu mengakui apa yang kita buat. Kita sendiri bila kita baca kitab amalan kita, kita mengaku betul kita buat, betul kita buat, betul kita buat. Sebab tu tuan-tuan, bila ada pahaman ni dalam diri kita, kita tak jadi jahat. Kita tak berani buat maksiat dosa, kita tak berani ambil hak orang, kita tak berani maki hamun orang, kita tak berani buat benda-benda yang tidak baik. Kenapa? Apa yang keluar daripada mulut kita, daripada perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang duk jadi jahat ni pasal tak faham, pasal tak tahu yang ni. Atau dia tahu tapi dia tak peduli. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beralih belah kiri tak ada siapa juga, melainkan hak kita nampak dosa-dosa yang kita buat atas dunia dulu. Sebab tu banyaklah bertaubat daripada dosa kita. Dosa, salah, silap, siapa pun buat, kita manusia, kita bukan maksum. Tapi Nabi kata, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Mereka yang bertaubat daripada dosanya adalah seperti orang yang tidak berdosa apabila Allah ampunkan dosa-dosa dia. Itulah penawar dia. Sebab tu kita bertaubat kepada Allah, minta keampunan kepada Allah, berhenti daripada maksiat dosa yang kita buat, menyesali atas perbuatan yang lalu, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Kalau melibatkan hak orang, beri balik kepada dia, minta ampun kemaafan daripada dia, selesaikan di dunia, insya-Allah kita balik ke akhirat. Mudah-mudahan Allah pemudah perjalanan kita di mahsyar nanti. Kemudian kata Nabi SAW, beralih kanan tak ada siapa, beralih kiri pun tak ada siapa nak tolong. Kemudian kata Nabi, apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Beralih tengok depan pula, tak nampak apa melainkan api neraka. Syurga jauh di hadapan, nak kena lintah dulu api neraka. Kalau selamat, selamatlah. Kalau tak selamat, jatuh dalam itulah. Allah kata, ma minkum wa ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tak ada siapa di kalangan kita melainkan nak kena lintah api neraka. Nak pergi ke syurga, nak kena lintah titian siratal mustaqim, lintah. Di atas neraka tadi ulama kata ada kalalib, cakok-cakok yang duk tunggu nak cakok kaki, tarik jatuh dalam api neraka. Sahabat Nabi Abdullah bin Rawahah yang kita baca dalam sejarah peperangan Mu'tah, yang mula-mula Ja'far bin Abi Talib syahid, kemudian mula-mula Zaid bin Harisah syahid, kemudian diganti oleh Ja'far bin Abi Talib, kemudian syahid, kemudian diganti oleh Abdullah bin Rawahah.
Abdullah bin Rawahah ketika dalam perjalanan nak menuju ke peperangan ini menangis teriak bersungguh-sungguh. Ada sahabat tanya, wahai Abdullah, adakah kamu menangis kerana takut mati? Abdullah kata, kalau aku takut mati, aku tak pergi. Tapi bukan pasal mati, pasal teringat ayat firman Allah, ma minkum illa wariduha wa ma minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada siapa pun di kalangan kamu melainkan nak kena wurud, nak kena lalu. Ada ulama kata nak kena masuk dalam neraka, keluar pula tu. Ini suatu ketetapan. Tak ada siapa boleh terlepas. Semua nak kena lintas neraka. Kata Abdullah, aku bimbang nasib aku, tak tahu lagu mana lagi lepas. Kata lepas menuju ke syurga tu. Tu dia sahabat syahid dalam peperangan pun merasa bimbang nasibnya di atas titian siratal mustaqim. Jauh bezalah kita dengan dia dari sudut amalannya, dekat dengan Allahnya. Sepatutnya kita kena lebih berbimbang dengan keadaan diri kita di sana. Lalu Nabi kata, bila beralih tengok depan nampak api neraka, maka kata Nabi, tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka. Makna jauhilah siksaannya. Walaupun seandainya kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja, bersedekahlah. Karena dengan sedekah itu akan menjauhkan kamu daripada neraka. Walaupun kamu hanya mampu beri sebelah biji kurma. Sikit tak? Sikit lah. Walaupun ada 5 kupang dalam poket, bubuhlah 5 kupang tu. Walaupun ada RM1 dalam poket, berilah pada orang yang memerlukan. Jangan kita pandang remeh walaupun sedikit. Mungkin dengan sebab 5 kupang RM1 itulah ikhlas daripada kita, hak itulah yang kita ada, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan kita daripada api neraka. Ni di antara amalan-amalan yang tak patut sangat kita tinggal, ialah amalan bersedekah tadi ni. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita dalam riwayat yang, dalam hadis lain, Nabi SAW sebut kepada kita tentang amalan sedekah yang paling baik untuk kita lakukan. Bilakah sedekah yang paling baik untuk kita buat? Nabi SAW, sedekah tu bagus, tapi ada ketika-ketikanya yang paling baik untuk kita buat sedekah itu ialah, kata Nabi, bila sedekah hak paling mahal. Kata Nabi SAW, ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajra? Mana dia sedekah hak paling besar balasan pahala dia? Sedekahlah bila pun, tapi mana dia sedekah? Bilakah sedekah ni, waktu mana paling besar pahalanya ya Rasulullah? Nabi kata, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina wa la tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kada wa li fulanin kada wa qad kana li fulan, muttafaqun alaih. Sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, bilakah sedekah ni yang paling baik? Sedekah bila yang paling besar pahala dia? Lalu Nabi kata kepada sahabat tadi, sedekah yang paling besar pahalanya ialah engkau bersedekah, engkau memberikan sesuatu kepada orang lain sedangkan pada masa itu engkau masih sehat. Sedekah waktu sehat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal waktu sehat ni macam-macam kita boleh buat dengan duit kita. Kita boleh pergi berjalan, boleh makan ikut dan, boleh pakai macam-macam. Kita nak pergi rata, nak buat apa pun, kita masih sihat dan kita masih memerlukan pada duit tadi untuk seronok, untuk kepuasan diri kita. Tapi kalau masa sihat tu kita beri pada orang, besar pahala. Berbanding waktu sakit,
Waktu sakit ni kita tengok duit banyak pun nak buat apa, nasi pun makan takat 2 suap. Nak pergi berjalan rata pun payah dia kata, nak kena orang duk usung, wak turun wak naik. Duit banyak pun tak guna dah, kita sedekah lah. Boleh juga pahala, tapi kita sedekah waktu tu kerana apa? Kerana kita sendiri tak boleh ambil manfaat dah daripada harta kita. Berbanding masa sihat kita sedekah ke orang, sedangkan waktu tu duit tu kita boleh guna secara maksimumnya untuk kita. Nak buat apa, nak beli apa, nak pergi ke mana dan sebagainya. Nabi kata kalau masa sihat tu boleh sedekah besar pahala. Syahihun, dan juga Nabi kata sedekah ketika mana engkau bakhil, ketika mana engkau merasakan sayang nak bagi ke orang. Ketika mana engkau merasa sayang untuk mendermakan harta, tapi kalau kamu boleh beri pada ketika itu, sah pahala. Lawan dia. Dan kadang mari kan kita nak bagi Allah. Saya lagi duk bincang kita. Bagi masa tu. Waktu tu kalau kita boleh bagi masa kita tu mari kedekut tadi ni, sah pahala. Dan kata dia, dan engkau takut menjadi fakir, engkau bimbang ketika mana sedekah ni, ketika engkau bimbang jadi fakir, jadi susah. Lagi kalau aku bagi infak buat wakaf ni, aku nak makan apa? Duit aku habis, ada banyak ni lah. Waktu tu kalau kita boleh bagi, besar pahala. Sebab Allah janji akan ganti lebih baik daripada tu. Tabiat manusianya bila dia ada hak tu dia tak bagi dah. Takut sekali lagi kita pula. Tapi kalau masa tu boleh bagi, ketika mana engkau bimbang kefakiran ke atas dirimu dengan sebab sedekah tadi, tapi kamu boleh beri sedekah, itu baik, cukup besar pahala. Lepas tu bila kita tengok dalam video-video ada sahabat-sahabat kita pergi tolong orang susah dan sebagainya, tuan-tuan. Orang susah ni kan kadang-kadang dia pergi ambil benda tu, dia pergi bagi pula kat orang yang lebih susah. Sebab dia tahu susah, dan dia tahu dia memerlukan benda tu, tapi dia tahu ada orang lain yang lebih memerlukan daripada dia. Dan dia merasai kesusahan, dan dia tahu bagaimana orang susah memerlukan kepada benda tu. Sebab tu man lam yazuk lam yadri. Siapa tak pernah merasai sesuatu, dia tak tahu. Kalau orang tu tak pernah susah, dia tak tahu macam mana susah. Orang yang merasai susah, dia tahu macam mana susah. Sebab tu dia mudah tolong orang. Dan kenapa? Kerana kesusahan tadi ni dia tahu bagaimana rasa susah tak makan dan sebagainya. Tu Nabi kata ketika mana kamu takut bimbang dengan sebab sedekah menjadi fakir, waktu tu kalau kamu boleh beri sedekah, besar pahala. Dan kata engkau berangan-angan menjadi lebih kaya. Ketika mana kita tengah duk himpun harta ni nak bagi kaya, waktu tu kalau kita boleh beri sumbangan, sedekah, infak, wakaf, cukup besar pahala. Yalah waktu duk himpun nak bagi banyak, tiba-tiba kita ambil daripada situ buat infak, wakaf, sedekah. Lebih-lebih lagi Ramadan nak mari ni, beli buah kurma banyak-banyak, sedekah, kejirat. Man fattara fihi sa'iman, siapa beri makan pada orang yang berpuasa, dia dapat pahala seumpama orang yang berpuasa tadi ni. Pahala kita puasa tu asing, pahala kita beri makan pada dia dengan sebab dia puasa, kita beri makan buah kurma ke dia, Allah beri pula pahala ke kita. Bayangkan kalau sehari-hari tu ada berapa orang, 10 orang duk makan buah kurma kita, berapa banyak pahala kita boleh. Kalau di saat kita masih lagi sihat, kita masih lagi muda, kita masih lagi duk himpun duit, waktu tu kita boleh buat kebajikan, besar pahala. Dan Nabi kata apa? Nabi kata janganlah engkau menangguhkan sedekah sehingga apabila roh sudah sampai di halqum. Jangan duk tunggu sampai nyawa sampai di halqum baru nak bagi ke orang. Ambillah hak tu aku bagi, hak ni sedekah kat masjid, hak ni aku buat wakaf kat rumah anak yatim. Waktu mana nak sedekah ni? Waktu nyawa sampai di halqum. Boleh tak pahala? Boleh. Cumanya korang lah pahala. Sebab apa? Sebab waktu tu dia pun tak boleh buat apa dah. Kalau dia tak bagi sedekah pun, kalau dia tak sumbang, kalau dia tak sedekah pun, dia mati, harta tadi tetap akan menjadi hak milik orang lain. Dia tak ada apa dah, matilah. Maka anak-anak saudara mara yang akan mewarisi hartanya tadi ni. Jadi tuan-tuan, kita masa sihat ni lah, masa masih segar, masa masih boleh duk makan dan sebagainya ni, ada sikit sebanyak kelebihan rezeki yang Allah beri pada kita, berilah sedekah, buatlah wakaf amal jariah. Tak mana orang susah, beri bantuan, tolong dan sebagainya. Ada masjid nak buat, kita beri.
Ada surau nak upgrade, kita bagi. Benda-benda ni semua yang kita akan tengok macam dalam hadis yang kita baca awal tadi. Bila kita beralih belah kanan, itulah yang akan kita nampak. Maka Nabi kata, hendaklah kamu takut akan api neraka walaupun dengan hanya bersedekah sebelah buah kurma. Sebelah buah kurma ni berapa duitnya tuan-tuan? Ya, sebelah buah kurma, bukan sebiji, sebelah buah kurma Nabi kata. Maka jauhlah siksaannya, makna hendaklah kamu memelihara diri kamu daripada api neraka tadi ini dengan walaupun bersedekah hanya dengan sebelah buah kurma sahaja. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keadaan suasana kita di hadapan Allah, yang tidak ada siapa pun yang dapat melarikan diri, melainkan semuanya akan disoal oleh Allah. Waktu itu tidak ada siapa yang akan memberi pembelaan kepada kita, melainkan diri kita sendiri berdasarkan kepada amal-amal yang kita buat di dunia ini. Marilah kita mohon kepada Allah bersempena dengan kita ni dah sehari dua lagi nak masuk nisfu Sya'ban dah. Malam nisfu Sya'ban nanti penuhkan masjid dan surau. Kita buat baca Yasin dan sebagainya, baca Yasin, hidupkan malamnya dengan amal ibadat. Kemudian kita nak menuju kepada Ramadan. Ramadan pula tahun ini insya-Allah, mudah-mudahan Allah beri kepada kita boleh beribadat seperti sedia kala sebelum-sebelumnya, tidak macam mana tahun sudah. Tahun sudah tuan-tuan pun dah lalui, kita pun dah lalui, semua pakat lalui. Nak main masjid pun tak boleh, pakat semayang di rumah. Kita terasa sangat Ramadan tahun lepas bagaimana kehilangan kemeriahannya dari sudut ibadat di masjid dan sebagainya. Tahun ni Allah dah bagi dah, Allah buka ruang kepada kita dengan izin Allah. Maka marilah gunakan peluang ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita insya-Allah. Jadi saya kira cukuplah kadar itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع نعوذ بك من هؤلاء الأربع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.